الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Amma ba'd. Pertama, terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi kerana limpah karunia-Nya. Allah telah memberikan kepada kita kesihatan, Allah telah memberikan kepada kita kekuatan, Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang cukup banyak, sehingga nikmat yang cukup banyak itu membuat kita menjadi lagi hampir, lagi dekat dan lagi menyayangi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga manusia yang diberikan nikmat oleh Allah, nikmat tersebut telah menjadikan mereka itu lari, nikmat tersebut telah menjadikan mereka itu lalai, nikmat tersebut telah menjadikan mereka menjerumuskan diri mereka ke lembah kehinaan. Kita mohon kepada Allah supaya Allah memasukkan kita dalam golongan yang pertama, dan kita mohon kepada Allah supaya jauhkan kita daripada golongan yang kedua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ini mula tak pek nak hantar anak sekolah, nak ngobrol dah nak buka kan, 4 boleh bulan esok. Jadi saya pun tahulah Haji Hamzah, Ji kata boleh tak tunda kan, malam ni lah tunda duduk boleh. Ji kata ada sak pilih tarikh ada 20 hari bulan asal bila dah tu lama tu hari Jumaat pihak sekolah telefon ngobrol tak jadi pula. Allah Rabbi kan, tak apalah. Saya pun tanya Ji, jana Ji tak jadi Ji, ada lagi tak yang tarikh yang itu? Dia kata okey Ustaz, maintain. Alhamdulillah, baik jumpa hari ni ya. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sekalian, malam ini kita akan tengoklah kitab yang kita janjikan ini ya, iaitu kitab Tanda-tanda Kiamat ya, yang dikarang oleh Al-Imam Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil ya. Karangan ini adalah merupakan karangan yang cukup hebat. Kenapa? Sebab dalam karangan ini, kitab ini dinyatakan semua pembahasan yang diberikan ini, pembahasan itu adalah berkenaan dengan dalil-dalil dan juga hadis, dan diriwayatkan juga hadis-hadisnya itu hadis-hadis yang diberi status hadis yang dikemukakan tersebut. Kenapa tuan-tuan? Sebab bila berbicara tentang hari kiamat kan, hari kiamat ini adalah benda yang belum jadi ya, benda yang belum jadi. Dua alam yang boleh manusia cipta, dua alam lagi tak ada manusia pun yang pernah mengalaminya. Dua alam yang manusia boleh cipta ialah alam lampaut rahim dan juga alam di atas dunia. Kenapa? Sebab semua manusia mengalaminya ya. Orang duduk dalam perut, para saintifik boleh kaji apa dia makan, ke mana dia makan, melalui apa dia makan, apa dia buat, perkembangan dia, sehingga sekarang ada scanner sampai 2 boleh D. Dulu kita dengar 3D monong tuan-tuan, 4D monong, sekarang 2 boleh D. Entah apa nampak tak tahulah ya. 3D pun dah macam canggih warna dah. Tapi sekarang dah 2 boleh D tuan-tuan, boleh kosan penyakit, boleh kosan anak tersebut kalau sebelum umur 4 bulan adakah elok ke tidak. Siap boleh tanya, kalau tak elok kan buaya nak gugur tak, macam tu tuan-tuan. Dunia sekarang ni tuan-tuan punya hebat, supaya anak yang lahir itu anak yang betul-betul lengkap. Yang ni teropong-teropong nengok kaki tak ada, topong-topong tengok tangan tak ada, misal ni tuan-tuan. Sebegitu canggihnya sekarang tuan-tuan.
Dan alam yang kedua iaitu alam yang kita hidup sekarang ni. Kita pernah diberikan cerita-cerita tentang orang-orang yang terdahulu. Ya, daripada sejak Nabi Adam kemarin sampailah diceritakan kepada kita tentang moyang kita kemarin, kita tahu. Dan cerita-cerita itu adalah merupakan cerita yang dialami sendiri oleh manusia-manusia yang hidup ketika itu, ya. Tetapi ada dua alam lagi yang tak pernah kita tahu. Ya, walaupun ada orang yang sedang mengalami, yang sedang duduk nonggok dalam alam tersebut, iaitu yang namanya satu alam yang namanya alam transisi, alam yang singgah sebentar, transit. Kita nak pergi ke Dubai, kadang-kadang transit sekejap. Kita nak pergi ke Mekah, kadang-kadang transit sekejap, singgah sekejap. Ya, nak pergi Sanakan pun kadang-kadang singgah kat KK, tuan-tuan, Kota Kinabalu, tuan-tuan dan puan sekalian. Ya, iaitu alam barzah. Ya, alam barzah ini adalah alam transit, duduk sementara sebelum kita sampai betul-betul kepada alam yang terakhir, ya, iaitu alam akhirat, ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, tak pernah ada manusia yang mati bongkar cerita kat kita dalam kubur je mana. Pernah jumpa tak? Orang mati hidup balik cerita, ya aku kemarin duduk dalam tu. Tak apa tu payah waktu panih, rolap. Ada tak pernah jumpa? Orang matilah hidup balik, dia cerita apa yang dia alami dalam sana. Siapa pernah? Cuba angkat tangan. Kok pernah lah orang tu mati, kemudian hidup balik, dia cerita macam mana dia punya keadaan duduk di dalam sana. Walaupun manusia dah mati lebih beribu-ribu tahun yang dahulu, kan? Dan ada manusia yang mati hidup kembali. Ada. Tuan-tuan jangan kata tak ada. Siapa? Bani Israel. Bani Israel waktu zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa cerita tentang mati. Kenapa Nabi Musa cerita tentang mati? Supaya bila diorang ni dengar cerita tentang mati, diorang ni mempunyai motivasi untuk beribadah, untuk beriman kepada Allah, meningkatkan lagi keimanan dengan cerita tentang mati. Makanya kaum Bani Israel ni dia nak mati. Dia minta, wahai Musa, boleh tak kau ngobar ke Tuhan, ke Allah? Nabi Musa kan Nabi Khalilullah, Nabi yang boleh berburak-burak, Nabi yang boleh bercakap-cakap, Nabi yang boleh ber-WeChat, ber-WhatsApp, kan? Ber-Instagram, ber-Twitter, ber-Facebook. Tu dah kan zaman sekarang lah, kan? Naik saja Bukit Tur Sinar, dia akan bercakap-cakap dengan Allah. Kau kan Nabi yang boleh berburak-burak dengan Allah, boleh tak kau minta dengan Allah supaya Allah matikan kami? Tapi jangan mati tahu itu dah. Kami nak rasa ni, supaya dengan bila kami rasa mati tersebut, kami akan menjadikan rasa tersebut sebagai motivasi kepada kami untuk kami meneruskan dan memperbanyakkan amal ibadah kami. Sebab kami dah rasa mati, tuan-tuan. Maknanya mati sekejap, lepas tu hidup balik. Makanya Nabi Musa berdoa dan ditunaikan. Bila ditunaikan, tuan-tuan, mati, bila mati dihidupkan kembali. Makanya ada orang mati hidup balik zaman tersebut. Kalau zaman sekarang ada yang mati hidup balik bongak, itu tak betul tu dah. Ya, itu tak betul. Kenapa tak betul? Pasal dah tak ada lagi, tuan-tuan dan puan sekalian. Ya, sama juga orang yang pernah ditukar menjadi kara, tuan-tuan. Ada Bani Israel juga yang namanya Ashabus Sab, golongan yang dikenali dengan golongan Sabtu. Kenapa? Bani Israel disuruh hari Sabtu pergi masjid, pergi beribadah macam kita hari Jumaat, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi hari Sabtu tak boleh menego, tak boleh tangkap ikan. Jadi tuan-tuan, bila dia sampai hari Sabtu, dia nak pergi masjid, dia nak pergi beribadah, ikan kat laut mula meloncat-loncat.
Ikan ke laut dia lalu tu mula melompet-lompet tuan-tuan. Semalam hari Jumaat pawai tak ada. Kan hari kami pawai tak ada. Sikit dia dapat. Tapi bila hari Sabtu ni nak pawai semayang ni, ai. Jadi mereka pun kata, tak pek tu dah, kita pergi tangkap lah dulu. Pergi tangkap dulu. Maka bila pergi tangkap dulu tuan-tuan dan puan, Allah tukar mereka. Allah sumpah mereka jadi kora. Jadi kora. Orang jadi kora ada. Kora jadi orang tak ada. Ya, ini ingat elok-elok. Orang Allah sumpah jadi kora, confirm ada. Tetapi kora jadi orang tak ada. Makanya kita tolak teori Charles Darwin yang menyatakan manusia ni daripada borok. Pasal apa? Pasal tak ada kisah yang diceritakan borok ni menjadi manusia. Tak ada. Yang ada kisah ialah manusia ditukar, disumpah menjadi kora. Ada. Confirm, sahih lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan tak lama hidup pun. 3 hari hidup. 3 hari hidup, lepas tu yang jadi kora tu semua mati. Dan pendapat kedua, ada yang muda ditukar menjadi kora, yang tua-tua ditukar menjadi ba'alih bayah. Nak sobok pun tak sedap. Kan? Pasal ada satu kisah zaman Nabi Musa, Nabi Nasrani dia zaman Nabi Musa lah. Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Allah, siapakah jiran aku di dalam syurga? Makanya tuan-tuan dan puan, Allah bagi tahu jiran engkau dalam syurga nanti orang yang duduk kampung, hujung kampung lah kampung engkau. Kan? Allah pun bagi tahulah ini kona situ, kona sini. Makanya Nabi Musa turun. Balik tuan-tuan, dia nak tengok siapakah gerangan ni, siapa orang ni, handa bona ni sehingga menjadi jiran aku ke dalam syurga tuan-tuan. Maka pergi dia kan, gunakan Waze, guna belok kanan belok kiri apa semua, GPS, Google Map apa semua, sampailah ke rumah kawan tersebut. Bila sampai tuan-tuan kan, Nabi Musa bagi salam masuk. Bila masuk tuan-tuan, budak tu kata masuk, duduk dulu. Tuan duduk dulu tuan. Kan duduk dia tuan-tuan. Tiba-tiba sekejap lagi orang tu baik keluar seekor babi. Seekor babi tuan-tuan keluar, program macam ni. Wish, apa kampung kau ni? Nabi Musa tanya, ni apa kampung kau ni? Oh, babi tuan-tuan. Babi tu dibuat macam baby. Tuan-tuan, dibawa boleh air, dimandikan, di shampoo, bubuh bodak, tuan-tuan balik berbodak apa semua kan. Cantik, bersih, bau sadap tuan-tuan. Makanya bila dah habis yang tu, keluar masuk bilik yang satu lagi. Seekor lagi babi keluar. Nabi Musa kata, macam mana berekor kau ada babi dalam ni? Tapi dia tak tahu tuan-tuan. Sama juga dimandi bagai apa semua. Lepas pada tu kan, baru dia layan Nabi Musa. Kan ditanyakan, wahai tuan, kan apa cerita engkau dengan babi-babi yang ada dalam rumah ni? Kan, oh wahai Musa, ini adalah mak abah aku. Mak abah dia yang ditukar, disumpah menjadi babi. Tuan-tuan ya. Jadi kerana dia ni mak abah aku, walaupun dia telah disumpah menjadi sebegitu buruk, dia tetap mak aku. Jadi aku jaga. Dia tetap abah aku jaga dia. Makanya tuan-tuan dan puan, hebatnya kan amalan orang yang menjaga ibu ayah, sehingga kan dinobatkan oleh Allah duduk sebelah rumah Nabi Musa ke syurga kelak tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan dan puan, di antara amalan yang paling besar, ialah jaga mak abah. Ya, jaga mak abah di antara amalan. 3 amalan yang besar kan, yang mana jika kita buat mendapat pahala seperti syahidnya orang yang mati syahid. Pertama, mati dalam peperangan syahid tuan-tuan. Dah tentulah pasal syahid. Yang kedua, orang yang belajar.
Macam kita ni tuan-tuan, termasuklah diri saya ni tuan-tuan. Kita belajar tuan-tuan. Nak datang sini, nak berburak, nak bercakap ni tuan-tuan, kena belajar lu. Bukan boleh nonong datang macam tu dah. Nak cakap apa? Kau tak ada modal tuan-tuan. Nak duduk pula depan-depan tuan guru saya ni. Semua ni asatizah, semuanya otai-otai semua ni tuan-tuan. Oh, tak boleh berburak-burak bodoh-bodoh macam tu dah. Kena lengkap, kena ada pengisian, kena ada benda-benda yang nak dikongsikan. Tak boleh main-main cakap bodoh-bodoh macam tu ya. Kan? Jadi belajar tuan-tuan. Bila belajar ditakdirkan oleh Allah mati, tuan-tuan mati syahid. Dan belajar ini tak ada titik. Belajar tak ada titik tuan-tuan. Siapa yang menitikkan dirinya untuk berhenti belajar, maka bermulalah kejahilan akan membelenggu diri dia. Ini kata-kata tuan-tuan. Jangan main-main tuan-tuan. Makna kalau kita berhenti belajar, dah dapat PhD ngobah. Dapat PhD, universiti ni PhD paling tinggi tuan-tuan. Dah tak ada dah. Kan nak ambil dalam PhD ni nak ambil DDD pula. Kan? Apa pula DDD tu kan? Kan monong orang universiti pun monong tuan-tuan. Dah tak ada dah cik PhD yang paling tinggi kita ada. Lepas PhD ada lagi tak ada dah. Ini yang paling tinggi tuan-tuan. Ya, jadi tuan-tuan berhenti dia belajar. Bila berhenti dia belajar tuan-tuan, bermakna mulalah kejahilan menyelubungi dia. Ya, makna belajar ni minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampai liang lahat. Ya, mati pun kena ajar bang. Mati pun kena ajar, tu dah mati. Bila mati tuan-tuan, imam akan datang nak baca talqin. Ada imam tanya nama anak Ada imam tanya nama orang yang hidup. Tak ada. Imam tanya nama orang yang nonggok alam tu, yang bawah 6 kaki ke bawah tu. Imam tanya apa nama yang duduk nonggok bawah tu. Oh, sekian-sekian nama. Kejap lagi dibaca talqin. Wah, ini Fulan bin Fulan. Dia sebut nama bawah. Tak ada dia sebut nama kita. Jika datang kepadamu 2 malaikat, don't be khawatir. Itu imam canggih. Imam yang moden sikit kan. Pasal yang mati muda. Yang mati muda tuan-tuan. Jadi bahasa pun canggih tuan-tuan. Don't be khawatir, jangan susah hati. Kenapa? Kejap lagi akan datang mereka tanya soalan spot. Soalan dah cepuk emas, semua boleh jawab lah. Daripada kecil dah belajar. Kan? Makna imam tu wajar kepada orang dalam tu. Makna apa tuan-tuan? Sampai kau mati diajar. Dan ayat pertama yang turun pun ayat Iqra. Bacalah. Baca. Ma'ana biqari. Kan? Mereka pun follow. Cuncungap Nabi. Kan? Lagi kuat. Iqra. Kali kedua lagi kuat. Nabi fikir, ya Allah, kulas dah hari ni tuan-tuan. Dan kali ketiga diajar Iqra bismi rabbikal ladzi. Baca. Kenapa suruh baca tuan-tuan? Sebab bacalah yang akan menjadikan seseorang itu roti. Makanya Rasulullah SAW ini tuan-tuan dihantar menjadi rasul kepada kita ni tuan-tuan, untuk dia mengajar kita supaya kita ini jangan jadi kurang ajar. Faham tuan-tuan? Rasulullah SAW dia datang jumpa kita, dia datang ngobar kat kita, dibawakan wahyu-wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada dia. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ini apa yang dia buat, apa yang dilakukan, bercakap, bergerak, tak bercakap, ontok ke apa, semuanya wahyu yuha. Semua apa yang diwahyukan oleh Allah kepada dia. Maknanya semua yang dibuat, semua tuan-tuan dan puan-puan. Makanya segala perbuatan yang Nabi buat menjadi satu sunnah. Sunnah. Bila kita buat sunnah, makanya sunnah itu menjadi satu pahala kepada kita. Seorang sahabat sering bermusafir dengan Nabi. Bila dia musafir tuan-tuan, sampai ke simpang tu, ni masuk ke dalam. Jadi bersama dengan Rasulullah. Bila dah Rasulullah wafat, dia bersafir dengan kawan-kawan dia. Ya, sampai kat simpang tu dia masuk. Jadi kawan dia tanya, kita nak pergi ke sana, nak buat apa masuk dalam tu? Kan masuk dalam tu lambat pula.
Kan kita nak pergi Sungai Jai, tiba-tiba sampai simpang kat Longgeng tu masuk orang tu. Nak buat apa ke sana? Kita nak pergi Sungai Jai ni. Kan jadi lambek pula. Tak ada. Dia ngabak. Waktu aku musafir dengan Rasulullah mari, Rasulullah masuk simpang ni. Kenapa Rasul masuk? Aku pun tak tahu. Nampak tak tuan-tuan? Aku pun tak tahu. Maka bila aku sampai sini, aku teringat Rasulullah masuk, aku pun masuk. Kenapa aku masuk? Aku pun tak tahu. Tapi yang aku tahu, aku ikut apa yang Rasulullah SAW buat. Dapat pahala tuan-tuan. Ya, dapat pahala. Kan? Walaupun tidak diketahui tujuannya itu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Makanya tuan-tuan dan puan, bila kita ikut apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, semuanya akan menjadi bagus. Semuanya akan menjadi cantik. Semuanya akan menjadi aman, damai, tentram. Kenapa? Sebab Allah telah menghantar Rasulullah SAW untuk mengajar, memberitahu kepada kita, mengatur hidup kita, memberikan rule and regulation. Ayat tu tuan-tuan. Itu ayat Rambah SWT ya. Kan? Peraturan, aturan. Diatur kita nak makan, diatur macam mana. Kan? Nak buang air besar pun diatur tandas. Betul tak? Pergi tandas. Atur poi. Kan? Kono pakai atas kepala. Tutup pakai selipar. Masuk kaki kanan. Ya tidak? Itu nak test. Masuk kaki kiri. Kan? Masuk pula baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana. Salah kau? Oi, doa makan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Oi, salah lagi bulan puasa pula. Habis doa masuk tandas doa macam mana dah? Ustaz lupa ni. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, lindunglah kami daripada khubusi, setan jantan, wal khaba'is, setan betina. Pasal apa? Tandas tu tompek lepak setan. Dia punya rumah situ. Maka jangan duduk lama-lama. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kira sunnah yang ada pada perbuatan yang kita pori tandas tu, kita akan dapat 9 pahala. 9 pahala, satu perbuatan je tuan-tuan. Satu perbuatan 9 pahala. Padahal pori tandas je pun. Tapi nak ngobat, Nabi atur cara itu Allah Rabbi. Kenapa? Sebab nak beri pahala kat kita. Maka je kita kena belajar. Makanya kalau berperang tuan-tuan, berperang Nabi tak bagi orang-orang yang pandai pergi berperang. Kenapa? Sebab seorang yang pandai mati sama mati dengan 1000 orang. Makna orang yang pandai itu tak boleh pergi berperang. Kan? Tetapi jika dia mati dalam dia belajar dan mengajar, matinya itu sama pahala dengan mati orang perang fi sabilillah. Mati syahid tuan-tuan. Ya, dan yang ketiga yang jaga mak ayah lah. Yang jaga mak ayah tuan-tuan pun diberi pahala orang yang mati syahid. Makanya bila orang nak tang perang tuan-tuan, dalam Nabi tu juga, ni ada mak ayah tak? Ada, balik. Suruh balik tuan-tuan. Esok jagalah mak abah kau. Mak abah lebih memerlukan engkau. Tuan-tuan dan puan sekalian, Uwais Al-Qarni jaga dia punya mak sampai tak pernah jumpa Nabi. Uwais Al-Qarni duduk satu zaman dengan Nabi. Ya, satu zaman dengan Nabi. Tetapi dia tidak digelar sahabat. Sehingga orang heran, macam mana Uwais ni dia duduk satu zaman dengan Nabi, tetapi dia tidak digelar sahabat. Dia hanya digelar tabi'in. Rupa-rupa sebab Uwais tu tak pernah jumpa dengan Nabi. Kenapa Uwais tak pernah jumpa dengan Nabi? Sebab Uwais ini sibuk jaga mak sibuk jaga mak tuan-tuan. Kadang-kadang dia minta dengan mak dia, mak nak pergi jumpa Nabi. Mak dia kata pergilah. Dia pergi, Nabi tak ada. Sehingga kan Nabi pesan kepada Sayyidina Abu Bakar, Nabi pesan kepada Sayyidina Umar, wahai Abu Bakar, wahai Umar, kau jumpalah seorang lelaki daripada Qarni. Qarni itu bukan nama abah, Qarni itu nama tompek. Macam Imam Ghazali lah.
Imam Ghazali. Kita nama kita panggil Imam Ghazali. Imam Ghazali bukan nama Imam Ghazali. Ghazali itu nama tompek dia tinggal. Tompek dia lahir Ghazal. Ya, macam juga Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Mubarakfuri itu bukan nama dia. Mubarakfuri itu nama tompek kelahiran di Uttar Pradesh, India. Tuan-tuan. Ya, jadi tuan-tuan, nama sebenar Imam Ghazali Abdul Hamid, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berasal daripada Palestin. Kampungnya apa? Ghazal. Tuan-tuan, kan sama dengan Uwais Al-Qarni. Nama Uwais, Qarni itu kampung dia. Tuan-tuan, dilahirkan di Qarni. Ya, makanya orang Arab di Goma dinisbahkan kepada tompek kelahiran ataupun nama abah. Nabi Abah. Macam Rasulullah SAW pun dipanggil ya Abul Qasim. Kenapa Qasim? Qasim itu nama moyangnya, kan dinisbahkan kepada moyangnya, tuan-tuan. Nama dipunya orang yang terdahulu, tuan-tuan. Ya, jadi yang ketiga itu jaga mak ayah menjadi syahid kita jika kita mati dalam keadaan kita boloh mak abah kita, ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, dua yang kita nak cerita ni berkenaan dengan alam barzah dan berkenaan dengan hari kiamat. Dua-dua ini belum pernah ada manusia yang mengalaminya dan balik menceritakannya. Belum pernah, tuan-tuan. Belum pernah. Cuma ada kisah-kisah yang dikisahkan oleh orang-orang yang hebat, macam Imam Al-Ghazali ketika hampir wafat, meninggal dunia. Adik Ahmad, adik dia Ahmad nama Ahmad cerita kan, Mat, kau boleh tak pergi ke dapur? Aku hawilah, tapi Mat, kau lah nanti kan sebelum kau ke dapur kau pergi ambil kain kapan aku. Tuan-tuan, orang-orang yang sebegini, hebat-hebat sebegini, kain kapan tu diletakkan di ruang tamu. Kain kapan diletak di ruang tamu. Tuan-tuan, kain kapan. Kan macam Rabi'atul Adawiyah menggantung kain kapan di tengah rumah. Gantung, pencuri masuk, tuan-tuan. Pencuri tu masuk Rabi'atul Adawiyah ada dalam rumah. Pasal rumah dia kecil. Rabi'atul Adawiyah kata apa? Ambillah kau nak ambil apa, tapi jangan ambil kain tu. Jadi pencuri dia tengok ada puyuk belanga, buat apa? Pinggan mangkuk, buat apa? Ini mesti kain mahal ni. Dia tak bagi ambil ini, tuan-tuan. Jadi dia ambil kain tu. Aku kata jangan ambil kain tu. Yang lain boleh ambil, tuan-tuan. Rabi'atul Adawiyah kata macam tu. Kan maka dia ambil juga pasal dah tahun tu ni tuan rumah marah ni mesti mahal kain ni. Ini mesti boleh nak royak ni dengan baik. Kan? Jadi dia ambil tuan-tuan, tak jumpa pintu nak keluar. Tak jumpa. Tapi bila letak kain nampak pintu. Bila pegang kain tak nampak. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dinyatakan bahawasanya maka orang tu tak jadi. Takkan nak ambil puyuk belanga, baik apa. Kan? Jadi orang tu keluar macam tu, tuan-tuan dan puan-puan. Orang-orang yang dahulu, tuan-tuan, mereka ini mempersiapkan kematiannya dengan membeli kain kapan. Balik sekarang, esok hari Senin telefon lah. Orang kan sekarang ni ada jual set untuk jenazah tu kan. Ada satu set yang kapur baru ibu muado kan. Pergi belilah buat hiasan. Kau ada almari kaca tu letak dia yang kat depan ni. Kan? Apa tu yang lamari tu apa benda tu? Itu kain kapan. Kenapa banyak warna? Dan satu rumah dan satu anak tiga. Oh yai. Kan comel orang tak datang dah rumah kita, tuan-tuan. Tetapi itulah yang dibuat, tuan-tuan. Itulah yang dibuat orang dahulu. Kenapa? Sebab nak memberi satu peringatan kepada mereka, nak beri motivasi kepada mereka. Kain tu walaupun murah, tak ada kain kapan orang buat daripada sutera tu dah. Ini nak beri Terengganu lah, nak boleh apa kain kapan. Pasal apa sutera Terengganu elok ngobai.
Kan tak ada tu dah poi kat pasar payang tuan-tuan. Ya, naik atas tu nak beli apa tuan? Nak beli kain sutra, kain kapan sutra. Oh, yai mono kedai tu tuan-tuan. Kan tak habis fikir cannot brain tuan-tuan. Oh yai kita belum pernah lagi buat kain kapan, kain sutra tu kain kapan, tak ada tu dah. Kan cik ni covid ko ditanya nanti tuan-tuan, kok demam ke apa kan. Kan polek warna tanya tuan-tuan, memang tak ada kain kapan. Siapa sahaja yang mati tuan-tuan, tak ada kain kapan tu kain kapan yang handah, tak ada yang mempunyai jenama hebat ke apa, tak ada. Wa emma dia tu orang yang hebat, tetap dibuat daripada kain kapan yang seharga cotton itulah tuan-tuan dan perempuan. Balik gantung tuan-tuan, kita jadikan langsir. Rumah ada beranak, 6 beranak elok satu rumah 6 pintu tuan-tuan. Setiap pintu seorang. Makna kalau dah tak ada seorang, kita langsir tak ada, dah mati. Lusa kan tahun depan mati belas orang lagi, dah tak ada, mati. Allah rupa langsir itulah kain kapan tuan-tuan. Maka diambil oleh Ahmad kain kapan. Imam Ghazali pegang menangis tuan-tuan. Kan Imam Ghazali kata, ya Allah, aku dengar, aku taat, aku redha. Menangis dia tuan-tuan dan perempuan sekalian. Makanya tuan-tuan dan perempuan, Ahmad beri air, dahaga abang dahaga, beri air. Bila sampai dah tak ada dah tuan-tuan. Allah Rabbi wa Rabbus samawati. Kan kapan sendiri tuan-tuan, kapan sendiri tuan-tuan. Allah Rabbi wa Rabbus samawati wal ard. Maka kenapa tuan-tuan mereka melakukan perkara sebegitu? Sebab tuan-tuan, kita hidup ni untuk mati. Kita hidup ni untuk mati. Ya, bukan kita hidup untuk hidup. Kita hidup untuk mati. Hidup tak pasti tuan-tuan, tapi mati pasti. Makanya kau esok mati, mana kita hidup sampai esok lah. Kau lusa mati, makanya kita punya tempoh sampai lusa lah. Tetapi masalahnya tidak ada orang tahu bila mati. Nah, bila manusia tak tahu bila mati, dia bersangka-sangka yang dia ni akan terus hidup. Kan Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan, amal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk dunia engkau, mana kerjalah engkau seolah-olah kau ni tak mati-mati. Makna tuan-tuan, waktu kita bekerja betul-betul. Kan cari dunia betul-betul tuan-tuan. Tetapi wa'mal li akhiratika, ingat akhirat tunggu engkau. Kan ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah kau akan mati esok. Allah Rabbi wa Rabbus sama. Kenapa? Sebab matilah adalah pemula kepada kehidupan yang kekal abadi. Faham tak tu? Matilah permulaan untuk kehidupan yang kekal abadi, tak mati-mati. Faham dah belum ni? Ulang sekali lagi. Macam tak berapa nak faham, ataupun terlampau deep, terlampau dalam kan. Mati adalah permulaan untuk kehidupan yang kekal abadi. Makna kita ni hidup dan kita tahu hidup ni tak kekal, kita akan mati tuan-tuan. Apabila kita mati, tidak akan ada lain mati. Tidak akan ada lain mati tuan-tuan dan perempuan sekalian. Jangan engkau menyangka orang yang mati itu mati. Allah ngabar dalam Al-Quran. Jangan engkau sangka bahawasanya orang yang mati itu mati. Bal ahya. Bahkan Allah kata mereka itu hidup. Yai. Tuan-tuan, kita hidup sini, kok tak ada ikon pun panih. Mula-mula PKP, mula-mula marin tak bawa ikon.
Aircon tak boleh pasang. Kita pun mula tu aircon pasang 2 tingkap dia kocik je mana pula ni. Kipas saja mana boleh jadi tu. Orang mula lah mulut tu. Kan? Banyak bercerabih tu. Kan? Cakap tu, cakap ni, cacam cakap kan? Tu bawa aircon tuan-tuan. Ini lapang. Kek Sanun. Nak pusing badan pun tak boleh tu. Nak pusing badan pun tak boleh tu. Huyai tuan-tuan. Dah lah tu kolap tuan-tuan. Panisnya cerita lah tuan-tuan dan puan sekalian. Allahu Rabbi wa Rabbus samawati. Abu Hurairah menangis ketika hampir menemui ajal. Ketika sakaratul maut, Abu Hurairah menangis. Abu Hurairah menangis, sahabat datang. Kan, wahai Abu Hurairah, kenapa engkau menangis? Kan, makanya para sahabat diberitahu, wahai sahabatku sekalian, aku menangis bukan kerana aku takut tinggalkan dunia, tetapi aku menangis, aku mengonang, cukup tak boka yang aku ada ni untuk aku gunakan bagi perjalanan yang aku pun tak tahu berapa jauh dan berapa lama di sana. Makanya aku mengonang yang itu. Makanya aku menangis. Para sahabat menyatakan, wahai Abu Hurairah, engkau di antara nama yang Nabi confirm masuk syurga. Abu Hurairah di antara nama yang masuk syurga, tuan-tuan. Confirm. Tuan-tuan confirm. Tetapi Abu Hurairah kata apa? Memang nama aku ada dalam list tersebut. Tetapi yang aku takut, sebelum aku masuk dalam syurga itu, aku dicolok dulu dalam neraka. Allah Rabbi, imbang kita tuan-tuan. Kita list pun tak ada, sudah. Nama pun tak ada, sudah tuan-tuan. Sepatutnya kita ni 100 kali ganda comel. Sepatutnya kita ni tuan-tuan 100 kali ganda lagi comel daripada dia. Dia nama dah ada, kita nama belum ada. Dia sahabat, kita ni Nabi pun tak nak jumpa. Allahu Rabbi wa Rabbus samawati wal ardh. Sayyidina Osman setiap petang orang menjadi heran. Kenapa? Dia duduk kat kubur. Setiap petang pergi kubur. Setiap petang kubur. Pergi kubur petang lah tu. Tuan-tuan. Jadi para sahabat heran. Jadi sahabat seorang kata, kau pergi tanya tu, tengok Osman tu. Kan petang-petang pergi kubur. Baik apa tu? Makanya dia pergi, tuan-tuan. Tanya, ya Osman. Osman pun buka juz, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Osman pun bongkar tengok engkau dia. Dia tengok Sayyidina Osman ni menangis basah baju. Basah baju, tuan-tuan. Dia tanya Sayyidina Osman, wahai Osman, kubur siapa ni? Dia kata apa? Aku pun tak tahu. Allah. Ingat kubur mak ke? Kubur siapa-siapa yang berkaitan dengan dia? Dia kata dia pun tak tahu. Habis yang kau Osman basah baju ni menangis. Dia kata apa? Wahai sahabatku, aku terkenang. Sabda junjungan besar Nabi Muhammad SAW menyatakan, ya, dia kata apa? Kalaulah orang tersebut terlopeh pada malam pertama, nenggok dia di alam barzah, bermakna dia akan dibongkarkan dalam keadaan yang lagi sonang. Makna kalau dia masuk malam pertama kita mati tu, ditanam tuan-tuan, pada hari tersebut kita dilayan dengan baik. Tuan-tuan, boleh jawab semua soalan. Bermakna lepas pada tu akan menjadi lagi mudah kepada kita. Makanya sahabat tadi menjawab, wahai Osman, nama engkau top 3 dalam 10 orang masuk syurga tu, nama kau top 3. Abu Bakar, Umar, Osman. Top 3. Kau kahwin dengan 2 anak Nabi, sehingga engkau digelar Zurratain, pemilik 2 permata Nabi, tuan-tuan. Dan engkau Nabi ngabah kan, kematian, cara kematian engkau pun Nabi dah bagi tahu.
Tuan-tuan, Sayyidina Osman, tuan-tuan, Nabi bagi tahu engkau akan terbunuh dalam keadaan yang menyayatkan hati. Tuan-tuan, Sayyidina Osman tahu dia akan dibunuh dengan cara yang teruk, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Dan itu berlaku kepada Sayyidina Osman. Dia bunuh Sayyidina Osman, dibunuh isteri Sayyidina Osman, dibunuh anak Sayyidina Osman. Tuan-tuan, dan dia tahu. Makanya dia dah tahu itu semua. Tapi Sayyidina Osman kata apa? Aku takut. Memang nama aku ada dalam list, tapi aku takut marin aku bukan Islam. Takut nanti bila sampai sanun Allah akan colokkan aku dalam neraka dulu sebelum dimasukkan ke dalam syurga. Dan aku tak tahu adakah sanggup tahan aku ketika aku diseksa. Allah Rabbi. Sayyidina Uthman, tuan-tuan, kahwin dengan Ruqayyah dan juga Ummi Kalsum, dua anak Nabi yang diceraikan oleh dua anak Bulhab. Allah Rabbi wa Rabbus samawati wal ard, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Makanya tuan-tuan, dua alam ini susah orang nak percaya. Walaupun orang tu tahu. Semua orang tahu akan nak ke situ. Semua orang tahu. Tetapi semua orang seolah-olah mereka ini mengabaikan benda tersebut, tuan-tuan. Ya, mengabaikan. Dia tahu dia akan ke sanun, tetapi dia tidak buat preparation. Dia tak buat persiapan. Dia tak buat persediaan untuk melangkah ke alam sanun, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Walaupun dia tahu dia akan pasti ke sanun, tuan-tuan dan perempuan. Semualah dengan orang yang bercakap ini juga, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Makanya tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita belajar, kita mentelaah kitab ini. Semoga dengan kita mentelaah kitab ini memberi satu motivasi kita. Setiap apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, kita punya orientasi kita punya matlamat kita adalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin pahala yang kita kutip untuk dibawa bekalan ke sanun, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Makanya tuan-tuan dan perempuan, tidak akan rugi orang yang mengetahui tentang ini. Makanya tuan-tuan dan perempuan sekalian, untuk mengetahui dua alam ini, ya, alam barzah dan juga alam kiamah ini tuan-tuan, makanya Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW. Allah ngabar kepada Rasulullah SAW. Allah bagi tahu dalam Al-Quran, tuan-tuan, tanda-tanda. Kenapa Allah bagi tahu tanda-tanda? Sebab Allah nak bagi kita fikir. Ini dia apa nama ni, isyarat-isyarat. Ini dia tanda-tanda. Ini dia apa nama ni, akan bila benda itu berlaku, bermakna keadaan diri engkau sudah menghampiri kiamat. Kenapa? Supaya kita ini ada handbrake. Kita ni ada tekan brake. Tekan brake untuk apa? Tekan brake untuk Allah. Sini berkaca ni, bunyi bang lehu. Kan, tekan brake. Jom kita pergi semayang. Tadi dah berasak berkaca ni. Dia ada ke 8. Sampailah ke 1. Ke 1 tarik handbrake, tuan-tuan. Pergi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tak turun brake balik, tuan-tuan. Ke 2 masuk. Kau jauh. Kan, 24 hours yang kita buat dalam dunia ini, tuan-tuan, 24 hours Allah jamin ibadah. Allah jamin ibadah. Ya, apa sekali yang kita buat, jika kono dengan syarat kita buat benda tersebut dalam keadaan kita berpahala. Tuan-tuan bayang tak yang tadi saya ngobar, kita pergi ke tandas 9 pahala kita dapat. Kan, itu ke tandas tu, tuan-tuan, mana pun mempunyai pahala, tetapi dia ada 5 syarat. Ada 5 syarat ini baru boleh dideklar sebagai pahala. Pertama syarat ni, niat kena waktu. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa.
Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasul fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibu biha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Bukalah kitab hadis mana, termasuk hadis 40 Imam Nawawi, kan, termasuk hadis Bukhari, termasuk hadis Muslim, semuanya meletakkan hadis ini sebagai hadis yang mula-mula. Hadis Bukhari ada lebih kurang hampir 10,000, 9,000 lebih. Tetapi hadis ini diletak nombor satu. Hadis Imam Nawawi hadis 40. Dalam kitab itu ada 42 hadis. Tetapi hadis ini diletak number one, nombor satu, tuan-tuan. Hadis Muslim ada ribuan, tuan-tuan. Tetapi hadis ini diletakkan sebagai muka hadapan. Kenapa? Sebab amalan niat itu adalah penting. Jadi segala yang kita laku, pertama mestilah mempunyai niat. Niat apa, Ustaz? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setiap semayang kita baca, kan, doa iftitah, kan, jangan lupa kena baca. Setiap kali 5 kali kita memperbaharui kita punya janji, kita punya ikatan dengan Allah, bahawa kita serahkan kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuan-tuan, lepas niat yang betul, niat yang bagus, lillahi taala, apa-apa pun, buat kita berkahwin kerana Allah Taala. Kita jaga anak pun kerana Allah Taala. Kita datang ke surau masjid pun kerana Allah Taala. Kita sebarkan pun kerana, segala yang kita lakukan jika kita niatkan kepada Allah Subhanahu Taala akan dapat pahala, tuan-tuan dan puan sekalian. Yang kedua, tuan-tuan, habis ni kita habis yang 5 ni yang kedua ialah kerja yang kita lakukan itu mesti kerja yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Arak diminum tak pek pahala tu dah, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Rokok dicucuh tak ada pahala dah, bala lagi dah, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, nak mencuri ni taklah jauh daripada tuan rumah saudara, ya Allah, kan, ya Allah, tak pek dah pahala. Pasal apa? Kerja yang kita buat itu kerja yang tidak betul, kan. Tuan-tuan ingat tak dulu cerita Robin Hood? Robin Hood ni dia hendak mencuri, tuan-tuan. Mencuri, tapi dia mencuri ke orang kaya yang jahat tu, tuan-tuan. Dan dicuri bukan dia ambil kat dia, dia bagi balik kepada orang yang miskin tersebut. Tetapi dalam Islam tidak mengiktiraf. Kenapa? Pasal kerja mencuri itu tak betul. Walaupun dia bagi balik kepada orang miskin, tak betul kerja mencuri itu, tuan-tuan. Maknanya Islam tidak menghalalkan cara, tuan-tuan. Makanya tak boleh buat. Walaupun niat betul. Niat mencuri ni bukan nak ambil kat dia dah, tapi nak bagi kepada orang miskin ni, kesian ni orang jahat ni orang ni, raja-raja dia tu waktu tu, kan, orang besar dia waktu tu peras akan kehidupan orang kampung untuk kepentingan dia, kekayaan dia. Makanya dia ambil, tuan-tuan, dan Robin ambil dan bagi balik, tuan-tuan. Walaupun sebegitu tak betul, tuan-tuan. Kenapa tak betul? Pasal mencuri itu bukan kerja yang betul. Yang ketiga, dalam kita melaksanakan kerja, tuan-tuan, kita kena laksanakan betul-betul, kan? Bukan laksanakan nampak macam betul, tapi sebenarnya tak betul, kan? Bila bos datang ambil kerja, misal bila bos tak ada, kan, pukul 8 pagi masuk pejabat, pukul 8 pagi masuk pejabat, poin minam tu. Sepatutnya pukul 8 pagi masuk pejabat nonggok buat kerja, bukan poin minam. Nak poin minam boleh 7.30 tu, yang sebelum masuk tu, tuan-tuan, kalau orang bekerja lah, tuan-tuan. Makna apa ialah minam sebelum tu. Nak minam gajah ke rimau ke apa, terserah lah, tapi pukul 8 nonggok, kan. Ni pukul 8 paskat, saya keluar makan sarapan dulu yo. Kalau sarapan dah pukul 10.30.
Cara pandang aku 10 seorang. Itu belum cerita lagi paskat ada, tapi orang tak ada. Kan kedatangan cantik, tapi orang sentiasa tak ada. Oh, yai tahu al-ghashi wal murtashi finna. Orang yang telefon suruh paskat, orang yang tolong paskat, dua-dua neraka. Ni. Bro, tolong aku hari ni, nanti hari kau aku tolong kau pula. Dua-dua neraka. Kalau ghashi murtashi itu orang rasuah, penerima, pemberi sama-sama neraka. Kita takwilkan kepada yang ini. Orang paskat dengan orang yang tolong paskat, orang yang minta tolong paskat, dua-dua masuk dalam neraka, tuan-tuan. Allah Rabbi, tuan-tuan. Kan nak baik-baik berpada-pada. Inilah dia. Kan nampak macam baik pasal tolong orang paskat. Nampak macam baik, tapi sebenarnya neraka. Ni orang kata nampak macam baik, sebenarnya tak baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah Rabbi wa Rabbus samawati wal ardh. Tuan-tuan, kan tahu kan ni koteh ni koteh habis lah, ambil koteh kat pejabat balik rumah. Dia ingat bapak dia punya koteh. Kok 30 tahun kerja, tuan-tuan, sehari solai. Sehari solai tu, tak payah banyak tu dah. Sehari solai 30 tahun. Tak payah dah. Solai sebulan, 2 boleh lai setahun, 30 tahun. Alah sikit ustaz. Sikit tu ke bapak kau punya. Jangan tuan-tuan. Jangan tuan-tuan. Pasal bukan kita punya. Semua curi you. Oh ya Allah ya Tuhanku, pelaksanaan kerja. Ya Allah ya Tuhan, bila diberi amanah buatlah kerja. Diberi amanah buat kerja. Makanya sahabat dulu tak nak diberi amanah. Pasal amanah ni benda yang borek. Makanya Imam Ghazali berteka-teki, apa yang paling borek di dunia? Dunia paling borek apa? Apa yang paling besar di dunia? Apa yang paling jauh di dunia? Imam Ghazali berteka-teki. Kan yang paling jauh ialah masa lalu. Ni masa yang berlalu ni, seminit boleh kau narik tak? Tak apa dah. Walaupun ada duit 2 juta nak beli tiket, nak beli tiket kapal terbang nak pergi seminit yang lalu. Tak apa tu dah. Kan? Apa yang paling besar? Apa dia? Nafsu. Walaupun tak tahu. Siapa tahu nafsu ke mana? Bang tahu bang, nafsu kat mana duk? Tak tahulah Ustaz mana dah, tapi ada Ustaz, tapi kat mana? Makanya sewaktu peperangan Uhud tak sedap saya. Dan Nabi balik daripada perang sampai di Madinah, Nabi kata, kita baru balik daripada perang yang kecil, tetapi kita sekarang nak melangkah, kita akan menghadap satu peperangan yang besar. Sahabat tuan-tuan tanya, ya Rasulullah, kita baru je balik, berpuluh kita punya sahabat mati. Kan? Kau kata perang yang kecil. Kenapa apa yang kita akan hadapi ni ke depan ni, sedangkan tak ada perang pun? Oh, kita akan hadapi peperangan yang paling besar, iaitu peperangan dengan nafsu. Perang dengan nafsu tuan. Kek sanun perang nampak musuh depan mata, tam. Ni tak tahu, tapi itu dalam, takkan nak tikam. Tuan-tuan, Allah Rabbi. Dan Imam Ghazali betul-betul apa yang paling borek, itulah dia amanah. Amanah yang dipikulkan kepada kita cukup borek, tuan-tuan. Cukup borek, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Paling borek di dunia. Pasal apa? Amanah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, oleh kerana itu yang tiga. Yang keempat, apabila kita kerja, kita dapat allowance, kita dapat gaji, kan? Ke mana duit kita belanjakan? Duit beli nombor ekor ke? Bayar perumahan konvensional ke? Bayar rumah konvensional ke? Ataupun ambil insurans, tak ambil takaful? Kenapa? Sebab sepatutnya kita ambil perbankan Islam, kita ambil takaful, kita ambil perbankan Islam. Ya,
CIMB Islamic Bank, Hong Leong Islamic Bank, Hong Leong Islamic Bank, kan? Maybank Islamic Bank, kan? Dulu apa nama bank tu macam-macam. Ambillah sistem Islam. Kenapa? Pasal kita orang Islam. Kalau kita ambil sistem lain boleh tak Ustaz? Kan? Boleh, tapi neraka lah. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halal jual beli, Allah haramkan riba. Kan? Kenapa pula kita nak ambil yang lain punya? Tuan-tuan. Makanya perbelanjaan. Dan yang kelima, last, apabila kita melakukan sesuatu perbuatan, pekerjaan, last sekali, adakah kita menunaikan bondo yang wajib? Apa bondo? Bekerja, semayang tak lahu. Ada orang tuan-tuan pukul 7.30 masuk, pukul 6.30 dah ada pejabat. Kan? Orang balik pukul 5 tuan-tuan, dia 6.30 ada lagi pejabat. Tak ada pernah kelimoti pun tuan-tuan. Tak pernah kelimoti. Tuan-tuan. Tapi 12 jam duduk pejabat tuan-tuan. Tapi bila bang lahu tak semayang. Bila bang rasa tak ada, tak semayang. Bila puasa tuan-tuan, bila rehat dia hilang. Pergi beli Maggi, pergi beli si ayam kedai Cina. Tuan-tuan. Kan? Jadi macam mana tu Ustaz? Jadi apa yang dibuat itu walaupun sebegitu tidak ada nilai tuan-tuan. Kenapa tidak ada nilai? Tidak melakukan hal yang wajib. Makanya hal yang wajib kita tak boleh tinggalkan. Dan semayang 5 waktu jangan tinggalkan, puasa jangan tinggalkan. Ya, bulan Ramadan kalau nak top up dengan yang sunat-sunat esok Senin, top up lah. Senin esok kami 2 hari seminggu. Kan kok payah mana kan? 2 hari seminggu. Kan Senin dengan kami. Kok payah mana? Sehari seminggu. Kok payah mana? Sehari sebulan. Kok payah mana? Mampu lagi sana. Tapi semua payah. Pokoknya hidup tu payah ni payah. Tak payah hidup tuan-tuan. Kan? Yang lain berlelah. Okey je. Tapi yang tu tak nak berlelah. Padahal tak berlelah pun. Sikit je tuan-tuan. Tapi tak nak. Oi tuan-tuan. Allah Rabbi wa Rabbus samawati wal ard. Okeylah tuan-tuan. Belum masuk lagi lah. Baru cerita intro tuan-tuan. Allah Rabbi. Nanti kita akan masuk pembahasan pertama. Kepentingan beriman kepada hari akhirat dan pengaruhnya kepada perbuatan kita. Kenapa? Adakah kita dengan beriman kepada hari akhirat tu ada impact, ada kosan kepada diri kita? Kan? Nak tahu tuan-tuan? Tunggu lain kali. To be continue. Okeylah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika terkasar bahasa, tersilap kata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azim sultanik. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Allahumma alayka bisanadiril jabhati wataniyah. Allahumma alayka bi'uyuniha man la yakhaf arhamuna warfil lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Qahhar ya Jabbar ya Mutakabbir ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab izzimhum wasurna alaihim. Allahumma baddi syamlahum wa farrij jam'ahum wa syatir kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallim alaihim kalban min kilabi. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ma'rifatina wa sallim tauhidana wa sallim islamana wa sallim ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wa amwanaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana salatana tammah waghfir lana dhunubana 'ammah ila yaumil qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada malam ini kami mengangkat tangan merafak sembah memohon kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu ayah kami, nenek moyang kami, pasangan kami, anak-anak, cucu-cucu kami, ipaduai kami, menantu kami, mentua kami, kawan kami, sahabat kami, jiran kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i wa amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon ya Allah, permudahkanlah urusan kami di dunia maupun di akhirat. Sembuhkanlah sakit-sakit yang ada pada kami ya Allah. Sembuhnya itu sehingga tidak lagi meninggalkan bekas, meninggalkan kesan, meninggalkan tompokan ya Allah. Sembuh sesembuh-sembuhnya ya Allah. Kami mohon ya Allah, limpah ruahkan rezeki kepada kami ya Allah, halalan tayyiban mubarakah ya Allah, sehingga rezeki tersebut dapat kami belanjakan ke jalan yang diridai olehmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon ya Allah, jauhlah kami daripada bala wal waba wal ghala ya Allah. Jauhlah kami daripada fitnah Masihid Dajjal, jauhlah kami daripada fitnah kubur, jauhlah kami daripada bakaran api neraka, jauhlah kami daripada fitnah manusia, jauhlah kami daripada fitnah syaitan, terutama ketika kami menghadapi sakaratul maut. Kami takut ya Allah, dalam keadaan kami tidak berdaya menahan sakitnya sakaratul maut, tiba-tiba datang rombongan syaitan untuk menipu dayakan kami. Maka kami mohon ya Allah, hindarilah mereka daripada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon ya Allah, Engkau permudahkanlah mulut kami, lidah kami, gigi kami, anggota kami untuk mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah mendengar utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kami, man akhiru kalam bila ilaha illallah dakhala al-jannah ya Allah, dakhala al-jannah ya Allah, dakhala al-jannah ya Allah. Ya Allah, matilah kami dalam husnul khatimah. Tempatkan kami bersama dengan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, bangkitlah kami bersama dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat kami mengambil buku amalan kami dengan tangan kanan, dapat kami minum di telaga Kausar, dapat kami syafaat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dapat kami meniti titian siratal mustaqim sepantas kilat dan seterusnya berjaya, dan dihimpunkan bersama dengan 70,000 orang yang kau janjikan syurga tanpa hisab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon ya Allah, dengarkanlah rintihan kami ini ya Allah, dengarkanlah rayuan kami ini ya Allah. Hanya saja ya Allah, Engkaulah sahaja yang boleh kabulkan apa yang kami mohon ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.